Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa khabar tuan-tuan, sidang penonton, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dalam keadaan sihat dan dapat menjalani ibadah puasa dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Jadi pada malam ini saya ingin menyambung perbincangan pada siri yang lepas berkenaan dengan hadis kursi, hadis yang berbunyi yang maksudnya bahawa setiap amalan anak Adam itu adalah untuk anak Adam kecuali puasa, sebagaimana hadis yang berbunyi kullu amalin ibnu Adam yudha'af hasanah bi asri amsalia ila sab'ati dha'fin illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Maksudnya setiap amalan anak Adam itu diganda-gandakan kebaikannya daripada 10 hinggalah kepada 700 ganda, sehinggalah kepada apa-apa yang dikenaki Allah Subhanahu Wa Taala kecuali puasa. Maka semuanya puasa itu bagi aku dan akulah yang membalasnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ada satu hadis riwayat daripada Abi Hurairah yang hadisnya lebih kurang sama dengan hadis tadi, iaitulah yaqulullah Subhanahu Wa Taala as-saum li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa aklahu wa syarbahu min ajali was-saum al-junnah was-saim farhatani farhatun hina yuftaru wa farhatun hina yulqa rabbahu wala khulufu famil saim atyabu inallah mirhil miski. Di mana Allah SWT berfirman, puasa itu bagi aku dan akulah yang membalasnya, yang mana orang puasa itu meninggalkan akan segala nafsu syahwat dia, meninggalkan makan dan minum, dan semua perbuatan itu dibuat ialah li ajli, kerana ku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puasa itu merupakan junnah, maknanya perisai. Kemudian bagi orang berpuasa itu dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika berbuka. Yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala besok di hari akhirat. Kemudian bau mulut orang yang berpuasa itu atyab indallah, lebih wangi ni Allah Subhanahu Wa Taala daripada bau miski, bau kasturi. Jadi kata-kata hadis ini, hadis kursi ini hari itu sudah nyatakan terdapat beberapa hikmah. Lebih kurang sebenarnya ada lebih kurang 16 hikmah lah, dan saya dah nyatakan hari itu sebanyak 9 hikmah. Saya ulang balik tentang hikmah-hikmah yang kita dapat daripada hadis ini, hadis kursi ini. Yang pertama, sungguhnya puasa itu tidak terjadi, puasa itu tidak berlaku riak padanya sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laisa fisyam riak, tidak ada pada puasa itu riak, kerana puasa ini merupakan satu ibadah batiniah, ibadah bil qalbi, ibadah pada hati kita. Kemudian yang kedua, wa ana ajzi bih, kalimat ana ajzi bih, akulah yang membalasnya itu, sesungguhnya kalimat ini dia terasing dengan kita mengetahui akan kadar pahalanya dan juga gandaan pahalanya, dia terasing. Kalau ibadah-ibadah lain tadi faqad itla'a 'alaiha ba'dun nas, dia kata sungguh diketahui oleh sebahagian daripada manusia ibadah-ibadah lain. Sebagaimana kerana Imam Qurtubi dia kata innal a'mal qad kushifat maqadir sawabahu linnas, sesungguhnya amalan-amalan itu sungguh ianya dibuka ataupun terbuka bagi mereka itu akan kadar pahalanya. Terutama jadi manusia lah tahu kadar pahalanya. Dan ada ibadah-ibadah tadi yang digandakan daripada 10 kepada 100.
kecuali puasa, fa inna Allah Ta'ala yusabu ilaihi bighairi taqdir. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan amalan tadi, pahala dia, dengan tidak dapat kita kadarkan berapakah jumlah pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kedua. Saya ambil ringkas je. Yang ketiga, kemudian puasa itu ahabbu ibadah ilayya, sekasih-kasih ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa muqaddamun indi, dan ibadah yang terdahulu daripada sisi aku lah. Kemudian ada juga satu hadis yang ada persamaan di sini, iaitu alaika bisaum fa innahu la misla lahu. Hendaklah kamu berpuasa kerana puasa itu tiada perumpamaan bagi dia. Tidak ada ganjaran pahala yang tidak dapat pahala yang dapat menandingi akan pahala yang disediakan Allah Ta'ala akan puasa tadi. Cuma pendapat yang ketiga ini atau hikmah ketiga ini, dia ada pertentangan sikit dengan satu hadis Rasulullah SAW, satu hadis sahih, wa'lamu anna khair amalim as-salah. Ketahui ilmu sesungguhnya sebaik-baik amalan itu ialah semayang. Kat situ ada pertentangan sikit lah. Mana ada pendapat menyatakan semayang itu yang paling baik, dan ada pula pendapat menyatakan puasa itu yang paling baik. Itu yang ketiga tadi. Kemudian yang keempat, idafah, al-idafatu tashrif wa ta'zim. Idafah mana sandaran. Sandaran cakap di sini ialah sandaran kemuliaan wa ta'zim dan juga kebesaran. Sebagaimana lafaz Baitullah, lafaz baitun satu, Allah satu. Kalau kita asingkan baitun dengan Allah, kan baitun tu tidak ada kelebihan lah. Yang ada kelebihan inilah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Jadi bila kalimat Allah tu disandarkan kepada baitun, maka baitun tadi ada kemuliaan, kehebatan di sisi manusia, ada juga sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, inna istighna an ta'am wa ghairihi min syahwat min sifati rabb azza wajal. Sesungguhnya terkaya daripada makan minum tadi dan juga nafsu syahwat itu, dia merupakan daripada sifat Tuhan, sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Falamma taqarraba as-sa'im ilaihi bima yuwafiqu sifatahu adhafa lahu ilaihi. Jadi tak kala hampirlah orang berpuasa tadi, takarub orang puasa tadi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu yang muafakat dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adhafa lahu, nasihat Allah Ta'ala akan gandakan pahala orang yang berpuasa tadi. Itu yang kelima. Yang keenam, anan makna kazalik. Sesungguhnya makna yang keenam ni sama juga seperti makna yang kelima tadi. Makna terkaya daripada makan dan minum. Tetapi yang kelima ini, yang keenam ni dinisbahkan kepada malaikat. Lakin binisbati ilal malaikat, malaikah li'annahu zalika min sifatihim. Kerana sesungguhnya demikian makan terkaya pada makan, terkaya pada minum, terkaya daripada nafsu syahwat dan sebagainya, min sifatihim, daripada sifat para malaikat. Itu yang kelima. Dan yang keenam. Kemudian yang ketujuh, annahu khalis lillahi ta'ala wa laysa abdu fihi hazun. Dan sesungguhnya ibadah puasa ini satu ibadah yang khalis, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tiada bagi hamba itu padanya bahagian. Tiada bagi hamba itu bahagian. Maknanya biasanya orang berpuasa ni biasa niatkan Allah Ta'ala lah, lillahi ta'ala. Tidak ada kerana puasa itu kerana niat kepada manusia ataupun kepada seseorang yang lain. Itu sebab dia kata laisa lil abdi fihi hazun. Tiada bagi hamba itu bahagian. Maksudnya hati orang berpuasa ni biasanya bulat. Bulat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya orang yang berpuasa itu ada hati dalam dia tadi, pujian pada manusia, sanjungan pada manusia ataupun kecenderungan manusia kepadanya, maka dia kata raja ilal maknal awal, maka kembali dia kepada makna yang pertama, ada riak. Kembali pada makna pertama tadi, kerana makna pertama itu mana ada perasaan riak. Jadi seorang berpuasa itu tidak ada perasaan riak di dalamnya. Baik. Kemudian yang ke-8, sababul idafa ila Allah Ta'ala anasyam la sab'adahu bihi ghairullah Ta'ala. Sebab digandakan, disandarkan puasa tadi kepada Allah Ta'ala, kerana puasa itu tidak dibuat ibadah bihi dengannya selain kepada Allah Ta'ala. Bersalahan dengan solat.
Solat kadang-kadang ada berpuasa, solat kerana manusia, kerana Allah Ta'ala. Puasa sedekah begitu juga, ada kadang-kadang orang bersedekah kerana manusia, dan juga kerana Allah Ta'ala. Wa tawaf begitu juga, wa nahwi zalika, dan seumpama-seumpama demikianlah. Okey. Kemudian yang ke-9, sesungguhnya sekalian ibadah dibalas dengannya akan kezaliman hamba kecuali puasa. Itu yang ke-9. Inna jamil ibadah tuwfiya minha mazalimil ibad illa saum. Sesungguhnya sekalian ibadah dibalas dengannya kezaliman hamba tadi kecuali puasa. Mana ibadah-ibadah yang biasa dibuat oleh manusia tadi, dia akan menjadi penjamin kepada mana-mana kejahatan-kejahatan ataupun keburukan-keburukan yang dilakukan oleh seseorang tadi. Jadi kalau seandainya dia melakukan satu keburukan kepada orang lain, maka segala kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang dilakukan keburukan tadi. Itu sebabnya Abu Hurairah berkata, kullu amal kifaratun illa saum. Setiap amalan tu dia boleh jadi kifarah, illa saum, kecuali puasa. As-saum li wa ana ajzibi, puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya. So makna puasa ini boleh menjadi sebagai penebus diri kita terhadap mana-mana kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan terhadap orang lain. Cuma perkara yang ke-9 ni ada bertentang ataupun bertembung sikit dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pernah berkata bahawa ada akhirat nanti umat aku yang muflis pada hari kiamat besok. Jadi para sahabat tanya Rasulullah, bagaimana orang muflis akhirat? Yang kami tahu biasanya yang muflis ni orang yang tiada duit, kan, la dina wala dirham, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Maka Rasulullah pun berkata, orang muflis pada umat aku iaitu seorang yang datang dia pada akhirat besok dengan membawa pahala ibadah dia, sembahyang dia, puasa dia, sedekah dia, zakat dia, haji dan sebagainya. Kemudian di dunia dahulu dia ada melakukan kejahatan, tangan, kaki, mata, semua dan sebagainya, ada buat kejahatan pada orang lain, fitnah orang. Jadi segala kebaikan-kebaikan dia tadi digunakan untuk membayar segala kejahatan-kejahatan yang dilakukan tadi. Baik. Kemudian kita masuk yang ke-10. Okey, malam ni kita sambung yang ke-10. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menyandarkan kalimat puasa itu kepada Allah Taala, as-saum li wa ana ajzibi. Ke-10 hikmahnya ialah an-saum la yazharu fataktubuhul hafazah kama taktubu sayyidul amal. Sehingga puasa itu tidak zahir. Puasa itu tidak zahir, mana suatu puasa itu satu benda tidak boleh dilihat, tidak boleh nampak, kerana dia pada hati. Padahal fataktubul hafazah, padahal malaikat hafazah tetap menulis amalan-amalan hamba tadi. Kama taktumu sayyidul amal, sebagaimana ditulis akan segala amalan-amalan ibadah yang lain. Kama taktubu sayyidul amal, sebagaimana dituliskan amalan ibadah. Jadi puasa itu satu benda tidak zahir. Jadi malaikat hafazah, maksudnya hafazah ini maksudnya hafazah tidak menulis. Maksudnya malaikat hafazah itu tidak menulis amalan-amalan orang berpuasa ini kama taktubu sayyidul amal, sebagaimana ditulis akan amalan-amalan orang manusia terhadap yang lakukan dalam dunia lah. Baik. Kemudian, dan disandarkan orang yang berkata pendapat ini yang ke-6, yang ke-10 ini kepada satu hadis, hadis yang ada pendapat menyatakan satu hadis yang maudhu', ada menyatakan ada yang dhaif. Sebagaimana disebut oleh Ibn Arabi dalam kitabnya Musasalat, dia kata qala Allah Ta'ala al-ikhlas sirrun min sirri istawda'atu qalba min man uhibba istawda'tuhu qalban min man uhibba. Wala yatli'u alaihi malakun fayuktubahu wala syaita fayufsidahu.
Jadi dalam kata Ibn Arabi dalam kitabnya Muttasalat, Inabi ini ulama sufi, dia kata Allah Ta'ala menyebut, dia kata ikhlas ni satu rahsia daripada rahsia-rahsia aku. Ikhlas satu rahsia daripada rahsia-rahsia aku, dan aku menempatkan akan ikhlas tadi dalam hati orang-orang yang aku kasih. Man uhibba, orang-orang yang aku kasih dan aku cinta. Walayatilu alaihi, dan tidak dapat dilihat akannya oleh para malaikat. Payuk tabau, tulis. Malaikat tak dapat melihat akan ikhlas tadi untuk dia supaya dapat tulis. Jadi tak dapat tulislah. Wala syaitan fayufsiru, dan tidak dapat dilihat oleh syaitan untuk dia nak buat fasid, nak rosakkan ibadah kita. Jadi orang berpuasa ini tuan, dia merupakan orang yang ada ciri-ciri ikhlas dalam ibadahnya. Sebagaimana ikhlas ini ikhlas ini adalah satu sifat rahsia-rahsia daripada rahsia aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku letakkan dalam hati orang yang aku cinta, yang mana para malaikat pun tak mampu nak tulis. Orang-orang yang ada sifat ikhlas dalam mengerjakan ibadah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga iblis dan syaitan juga tidak mampu membinasakan orang-orang yang ikhlas dalam mengerjakan ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ciri-ciri ikhlas ini samalah seperti berpuasa. An-nasom, seperti orang berpuasa yang mana puasanya tidak zahir, sehingga disebab kalau tak zahir, tak dapat dilihat puasa ini satu ibadah yang berbentuk ruhiyah. Jadi malaikat hafazah tidak mampu untuk menulis amalan-amalan orang yang melakukan puasa ini. Jadi yang menulis itu ialah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian Rasulullah SAW juga ada menyebutkan bahawa Inna Allah Ta'ala katamal hasan wa sayiat. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan kebajikan dan juga keburukan. Summa bayana, dan kemudian Allah Ta'ala menyatakan, memperjelaskan demikian. Oleh itu, paman hamma bi hasanatin, barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan kemudian dia tak jadi lakukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan di sisinya itu satu kebajikan yang sempurna, hasanah kamilah. Kemudian barang siapa pula yang bercita untuk kebaikan kemudian jadi dia buat, maka Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan baginya 10 hasanat, 10 kebajikan ila sab'ami'ah da'fin, sehinggalah kepada 700 kebajikan, 700 kali ganda. Kemudian barang siapa yang bercita-cita untuk buat kejahatan maka tak jadi buat, maka Allah Ta'ala menetapkan bagi dia sisinya itulah satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa bercita untuk buat jahat, maka Allah Ta'ala menetapkan baginya sayyi'ah wahidah, satu kejahatan sahaja. Itulah kelebihan Allah Ta'ala bagilah kepada umat baginda Rasulullah SAW. Itu yang ke-10. Yang ke-11, hikmah daripada hadis kursi ini, anna hazil idafah al-himayah hatta la yatma'ul syaitan fi ifsadihi wa la yatajasaru ala ibtadihi. Sesungguhnya idafah ataupun sandaran di sini ialah sandaran yang bermakna penjagaan. Sandaran bermakna penjagaan ataupun pemeliharaan, sehingga tidak mampulah syaitan tadi untuk merosakkan amal ibadah orang berpuasa. Hatta la yatma'u syaitan fi ifsadi, sehingga syaitan tidak mampu untuk merosakkan amal ibadah orang yang berpuasa, sama ada dia puasa ataupun berzikir ataupun membaca Quran, kan, bertadarus dan sebagainya, bertarawih. Jadi syaitan tak mampu untuk merosakkan. Kemudian syaitan juga wala tajasaru anan ibtah, dan syaitan juga tak berani dia untuk membatalkan ataupun merosakkan ibadah hamba tadi. Itu yang ke-11. Yang ke-12, inna fihi imsak an mahbub attiba min ukul wal syurbi wal jima wasyahwat. Fa fihi mukhalafatun nafsi wa mukhalafatun nafsi muwafaqatul haq. Sesungguhnya padanya puasa itu terdapat menahan diri daripada sesuatu yang dicintai. Sesungguhnya berpuasa itu, pada puasa itu terdapat imsak, menahan diri daripada sesuatu yang diingini. Yang mana tabiat manusia ini kebiasaannya suka pada makan, kemudian tabiat manusia suka pada minum, pelbagai jenis minuman. Tengoklah kalau kita time bila kita nak buka, kan, macam-macam jenis masakan yang kita masak. Kemudian persetubuhan
dan syahwat, nafsu syahwat. Wa fihi muhalafatun nafsi wa amrun nafsi muwafaqul haq. Padanya itu perkara-perkara tadi, benda tadi muhalafatun nafsi yang menyalahi kepada hawa nafsu, menyalahi nafsu, dan menyalahi nafsu tadi muafakat kepada kebenaran. Sedangkan menyalahi nafsu tadi muafakat kepada kebenaran. Okey, tu yang ke-12. Yang ke-13, inna fihi imsak min qauli zur. Sesungguhnya pada puasa itu terdapat imsak, menahan diri daripada perkataan yang sia-sia, perkataan yang buruk-buruk, perkataan yang keji-keji, wasaidul mukhalifat, dan segala perkara menyalahi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hazi imsak mimma yuhibbu Allah taala. Dan ini menahan diri ini dia merupakan satu benda yang dikasihi kita Allah taala. Menahan diri tadi daripada perkataan yang keji-keji ini adalah satu perbuatan, satu perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang 12. Yang ke-13, yang ke-14, annahu ibadatul istawa fi ahkamiha al-ahral wal abid. Sesungguhnya puasa ini merupakan satu ibadah menyamai yang bersamaan pada hukumnya, sama ada orang yang merdeka ataupun orang yang menjadi hamba, sama je. Sesungguhnya puasa ini ibadah, satu ibadah yang menyamai pada hukumnya, sama ada orang yang merdeka ataupun orang yang bukan merdeka, orang hamba. Jadi ibadahnya sama je, puasa. Sama ada dia hamba ke ataupun dia orang merdeka ke, tetap hukumnya adalah wajib berpuasa apabila telah masuk pada bulan Ramadan. Tidak ada perkecualian kecuali orang yang uzur sajalah. Kemudian yang ke-15, annahu ibadatul khaliyah min sa'a al-abdu li'annahu imsak anis sa'a fahuwa lillahi ta'ala haitsu khala minas sa'i. Yang ke-15, bahawa sesungguhnya ibadah, kan, hadis kursi yang tadi, puasa itu bagi aku dan aku yang menjaganya, kerana puasa itu satu ibadah yang bebas daripada usaha hamba. Satu ibadah yang khaliyah, yang bebas ataupun yang sunyi daripada usaha hamba. Li'annahu, kerana puasa ini dia merupakan imsak, menahan diri daripada usaha, menahan diri daripada usaha, daripada bekerja. Fahuwa lillahi ta'ala, makanya puasa itu si Allah Ta'ala itu haitsu khala minas sa'is, sekira-kira sunyi dia daripada usaha. Jadi puasa itu maksudnya di sini ialah puasa laisa bi amalin li'annahu tarkul asya. Puasa ini dia sebenarnya bukan suatu amalan, kerana dia adalah semata-mata tinggalkan sesuatu. Laisa bi amalin. Puasa ini dia bukan termasuk dalam kategori untuk beramalan, untuk berusaha, tetapi dia hanya semata meninggalkan sesuatu. Semata-mata kita meninggalkan pada makan dan minum, semata-mata kita menahankan daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita, maka orang itu termasuk di kalangan orang berpuasa. Melainkan macam solat ni kita terpaksa mengangkat uduk, kan, ke mana kita ada pergerakan. Dalam solat ada pergerakan, kan, ada berdiri betul, kemudian membaca Fatihah, kan, membaca Fatihah, kemudian kita ada ruku, ada sujud, tahiyat awal dan sebagainya. Jadi kat situ adanya perbuatan. Jadi sedangkan puasa ni apa bendanya? Puasa duduk diam je lah. Duduk diam mana menahan diri. Menahan diri daripada nafsu syahwat, menahan diri pada makan dan minum. Itu sebab dia kata as-saum laisa bi amalin li'annahu tarkul asya. Puasa itu kita tak boleh katakan termasuk dalam kategori satu amalan. Kenapa? Kerana dia hanya dalam bentuk tarkul asya, meninggalkan sesuatu perkara saja. Mana perkara yang membatalkan. Walakin Allah Subhanahu wa taala yusabu ala tarkiha, tetapi Allah Taala memberikan pahala pada orang yang meninggalkan tadi, kama yusabu fi amal soleh, sebagaimana Allah Taala memberi pahala pada amalan soleh yang lain dilakukan oleh manusia. Mana disebabkan kita meninggalkan tadi, kita dapat pahala. Apalagi dengan sembahyang, kita kena buat solat itu, kena bangun, kena berdiri, kena rukuk, kena i'tidal, tahiyat awal, tahiyat dan sebagainya. Baru kemudian kita buat dengan sempurna, baru dapat pahala. Tapi dalam puasa ni semata-mata duduk diam.
Habis ibadah yang lain tu macam mana? Bersedekah, kemudian orang kata membaca Quran, kemudian bertarawih, kan itu ibadah-ibadah sampingan. Ibadah-ibadah sampingan ketika kita mengerjakan puasa. Tapi kalau kita tinjau daripada puasa saja, kan, dia hanya semata-mata tarkul asya, meninggal sesuatu je. Meninggal sesuatu yang boleh membatalkan akan puasa kita. Masya-Allah. Baik, kemudian yang ke-16. Yang ke-16, anna jamil hasanat wa raji'atu ila surfil amal bima fihi ridahu wa saum yatadammanu kasrul nafsi wa ta'ridul badan lin naqsi wa tahawwalu ma fihi min as-sabri alal madad ju' wa harakatul atash. Yang ke-10, sesungguhnya sekalian hasanat, sekalian kebajikan, kembali ia kepada mentasarrufkan harta kepada suatu benda yang bima fihi redha, pada suatu benda yang membawa keredaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-10, yang ke-16 dia kata sesungguhnya sekalian hasanat, kebaikan biasanya kembali kepada harta. Kepada harta yang kita buat, kepada harta yang kita gunakan, kepada harta yang kita infakkan. Inna jamil hasanat, dia kata sesungguhnya sekalian kebajikan biasanya kembali kepada mentasarrufkan harta, mempergunakan harta pada benda yang Allah Ta'ala redha. Sedangkan puasa ini yatadammanu kasrun nafsi, puasa ini mengandungi akan memecahkan nafsu syahwat. Kemudian dia juga waqtaril badan, dan pendedahan tubuh badan kepada kekurangan tenaga. Pendedahan tubuh badan kepada kekurangan tenaga. Kemudian puasa juga at-tahawwalu ma'a ma fi min as-sabri. Puasa juga merupakan satu transformasi ataupun perubahan beserta apa yang terdapat dalamnya. Kemudian terdapatnya sifat-sifat sabar ketika orang berpuasa. Sabar di atas contohnya kelaparan, keperitan, sabar di atas keperitan, kelaparan. Kemudian sabar di atas kehausan untuk minum, kan? Jadi berbagai bentuk sabar. Di dalam itu ada pada ulama menyatakan puasa ini tentang terdapatnya 3 sabar. 3 sabar. Sabar ketika buat taat, sabar ketika meninggalkan maksiat, sabar di atas bala ketika beribadah, ketika berpuasa dan sebagainya. Mana ketiga-tiga sabar itu pun ada terdapat dalam puasa. Ini kata sebahagian daripada ulama lah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, yang ke-16. Kemudian yang ke-17 tuan-tuan, annas lisawm makna is laisa fi syai'in minal faraid wa ana waqtaha mattatun wa salatu waqtuha yasir bahwa iza faraga minha raja ila jamil huzuzihi waqtu saum yatamaddu li annahu min tul fajr ila ghurubi syamsi. Yang ke-17, hikmah orang yang berpuasa ini dengan hadis tadi, hadis kursi, puasa itu bagi aku dan akulah yang membalasnya, kerana sungguh puasa itu sungguhnya bagi puasa itu satu makna laisa fi syai'un min al-faraid, kerana tiada pada sesuatu itu daripada sekadar fardu, padahal sesungguhnya waktunya itu panjang. Sesungguhnya bahawa waktu ini panjang. Tiada sesuatu kerana tiada pada sesuatu daripada sekadar fardu itu, padahal waktu ini panjang. Sedangkan solat waktuha yasir, sedangkan waktu solat tu waktu dia pendek. Kan bahwa iza faraga minha raja ila jamil huzuzi, maka ianya solat tadi, apabila seorang tadi telah selesai buat solat, maka kembalilah dia dapat menjalani akan orang kata perkara-perkara yang lain yang boleh dibuat. Jadi orang tu bila dah habis solat, contohnya solat waktunya biasanya dalam 10 minit atau 15 minit. Bila habis solat, maka kita boleh buat kata pekerjaan rutin kita dalam kehidupan kita. Kita boleh sambung kerja kita yang lain. Sedangkan waktu saum
yatamaddu li'annahu min tulil fajr ila ghurub syamsi, kerana sedangkan waktu puasa ini ialah satu tempoh yang panjang, iaitu min tulu'il fajri, iaitu daripada terbit fajar ila ghurub syamsi, daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Kerana puasa ini satu ibadah yang panjang, makan masa yang panjang, daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Selagi mana tidak terbenam matahari, maka seorang itu tidak boleh membuka akan puasanya. Dan perkara ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan dalil puasa. Dalil puasa, Islam itu dibina di atas 5 perkara, kan? Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah, shaum Ramadan, wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibina di atas 5 perkara. Pertama, syahadah, mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, mengerjakan haji bagi orang-orang yang mampu untuk pergi mengerjakan haji ke sana. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa kata hikmah yang ke-17 ini menunjukkan kepada kita bahawa ibadah puasa ini satu ibadah yang jangka masanya panjang. Sedangkan ibadah lain biasanya jangka pendek. Walaupun ada juga ibadah-ibadah yang panjang yang lain seperti haji. Ibadah haji ini satu ibadah yang panjang. Kan? Kita pergi menunaikan haji ke Baitullah, ataupun kita mengerjakan umrah, satu tempoh yang panjang juga. Tapi kita jangan tinjau daripada sudut itu, tapi kita tinjau daripada sudut ibadah puasa ini dia mulai pada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Cuma kalau dalam haji pun dia ada rukun-rukun haji itu. Bila habis rukun haji itu, bila kita berpindah pada rukun yang lain pula, sedangkan puasa ni lain, ibadah yang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sekali lagi pada hadis itu, hadis ini, kan, puasa itu bagiku dan akulah membalasnya. Yang mana orang berpuasa tadi, dia meninggalkan akan makan minumnya, meninggalkan syahwat dia, dan semua dia buat tadi, tuan-tuan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukuplah dia punya jumlah dia semua. Mana ada berapa? 17 hikmah. 17 kelebihan yang ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis kursi, iaitu puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada malam ni, apa yang saya kongsikan malam ni, mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Pada diri saya dan juga pada tuan-tuan, mudah-mudahan ia dapat dijadikan sebagai panduan sikit sebanyak dalam mengerjakan ibadah berpuasa, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui dapat kita lalui dengan sebaik mungkin, sehinggalah di hujung Ramadan nanti kita akan bergembira dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal Ramadan itu rahmat Allah Taala, pertengah Ramadan itu keampunan, dan akhir Ramadan itu kemerdekaan daripada api neraka. Sekian saja pembincangan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di Syekh sebanyak akan berikan panduan kepada kita, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.